Terima kasih Nur Afni di Angkasa Puri. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Kerajaan Negeri Sabah berhasil meningkatkan taraf kehidupan golongan miskin melalui projek usaha sama antara pekebun kecil dan sawit Kinabalu. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman menyatakan kejayaan itu terbukti melalui keupayaan sawit Kinabalu membuat bayaran pendahuluan menjelang sambutan perayaan yang akan datang kepada pekebun kecil di Bagahak dan Silabukan serta waris program pembasmian miskin tegar di Lahad Datu, Tongot dan Kalabakan. Beliau yang juga pengerusi kumpulan sawit Kinabalu berucap pada majlis berbuka puasa dan penyampaian cek kepada wakil pekebun kecil Bagahak dan Silabukan setelah Datu di Kota Kinabalu. Pada majlis ini, beliau turut menyaksikan penyampaian cek bayaran pendahuluan berjumlah RM9 juta dan RM250,000 masing-masing kepada pekebun kecil Bagahak dan Silabukan sawit Kinabalu. Sawit Kinabalu turut menyampaikan cek untuk dividen bernilai RM3 juta dan RM799,000 masing-masing kepada pekebun kecil Tongot, Kalabakan dan PPRT Lahad Datu. Berucap dalam majlis sama, pengarah urusan kumpulan sawit Kinabalu, Datuk Osman Walad menyatakan walaupun pihaknya berdepan dengan kejatuhan harga komoditi, pelaksanaan rancangan perniagaan akan diteruskan dengan penjimatan kos. 87 buah sekolah di beberapa daerah negeri ini yang mengalami kerosakan dan terjejas akibat kejadian gempa bumi sejak 5 Jun lepas akan dibaiki pulih secepat mungkin. Jabatan Pendidikan Sabah memperuntukkan RM10.4 juta bagi tujuan tersebut. Pengarah Pendidikan Negeri Sabah, Datuk Jem Alip berkata sejumlah RM10,000 telah disalurkan kepada 87 sekolah di 7 daerah yang terjejas. Ia meliputi 43 sekolah di Ranau, 12 sekolah di Kota Belud, 2 di Nabawan, 1 di Kota Kinabalu, 21 sekolah di Tuaran, 4 di Penampang dan 3 sekolah di Tambunan. Bantuan berkenaan membolehkan pihak sekolah mengambil langkah segera bagi tujuan pembaikan dan keperluan lain. Beliau ditemui media ketika meninjau kerosakan akibat gempa bumi di SMK Agama Muhammad Ali dan SJK Cina Paiwen di Ranau. Tetapi kalau kerosakan itu berlaku, kita akan tambah lagi duit berdasar kepada rekomendasi daripada PPD dan juga guru besar atau pengetua mana patut dibuat. Tambahnya, sekolah-sekolah juga dinasihatkan berhubung dengan pihak JKR untuk memeriksa dan menilai kerosakan serta anggaran kos bagi memudahkan pihaknya memohon bantuan pembaikan. Pihaknya juga akan menggunakan prosedur operasi standard SOP dengan membina kemah untuk dijadikan kelas sementara, membina kemah berdinding, lantai dan kipas yang boleh digunakan sehingga 4 tahun sementara menunggu pembinaan bangunan kekal. Sehingga kini pihaknya sentiasa memantau keadaan sekolah-sekolah yang terlibat dengan gempa bumi dan menasihatkan ibu bapa agar memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada pihak sekolah untuk menjaga dan meneruskan aktiviti pembelajaran anak-anak mereka. Penduduk di daerah Ranau dinasihat agar membuat laporan polis sekiranya berlaku sebarang kejadian yang tidak diingini berikutan gempa bumi susulan yang masih berlaku di daerah berkenaan. Bagaimanapun setakat ini, keadaan di daerah tersebut masih terkawal. Ketua Polis Daerah Ranau DSP Muhammad Farhan Lee Abdullah berkata perkara itu penting bagi memudahkan pihaknya memantau sebarang perkara berkaitan keselamatan dan ketenteraman awam. Beliau ditemui RTM di pejabatnya di Ranau. Saya nasihatkan kepada mereka terlibat supaya buat laporan polis untuk tindakan selanjutnya lah. Tambahnya, penduduk juga dinasihatkan agar sentiasa berjaga-jaga dan segera keluar dari rumah sekiranya berlaku gempa bumi. Dalam pada itu, mereka juga dinasihatkan agar tidak terpengaruh dengan sebarang sebaran umum melalui media sosial, sebaliknya melaporkannya kepada pihak polis untuk diambil tindakan. Warga Kementerian Pembangunan Sumber dan Kemajuan Teknologi Maklumat disaran lebih proaktif, inovatif dan kreatif dalam menyediakan perkhidmatan terbaik kepada pelanggan. Langkah itu penting kerana pelanggan sentiasa mahukan sistem penyampaian terbaik daripada pihak kementerian. Pembantu Menteri Pembangunan Sumber dan Kemajuan Teknologi Maklumat, Datuk Hajah Hamisah Samad berkata, komitmen dan dedikasi berterusan itu perlu memandangkan perubahan dan kemajuan global kini banyak memberi kesan kepada cara berfikir, bertindak dan bekerja.
Sehubungan itu, beliau mahu semua warga kementerian terus cemerlang dalam melaksanakan tanggungjawab seiring dengan keperluan dan pembangunan di negeri ini. Datuk Hamisa berucap pada majlis berbuka puasa dan penyampaian sumbangan kepada 30 penerima terdiri daripada anak yatim, ibu tunggal dan saudara baru. Anjuran Badan Kebajikan Islam Balkis, kementerian berkenaan di Kota Kinabalu. Kemahiran berfikir aras tinggi (HOTS) wajar diterapkan dalam kalangan guru dan pelajar. Langkah itu sejajar pelaksanaan Pelan Pembangunan Pendidikan 2013-2015 bertujuan meningkatkan kualiti pendidikan negara sehingga bertaraf dunia. Menyedari kepentingan HOTS, satu seminar HOTS diadakan di Sandakan yang dirasmikan pengerusi Kumpulan Komuniti Perwani Satu Malaysia, Perwani Parlimen Sandakan Noraini Sulung. Seramai 50 peserta terdiri daripada guru-guru sekolah rendah dan menengah sekitar Sandakan, Beluran dan Kinabatangan menyertai seminar sehari ini. Semua peserta didedahkan dengan kaedah Sakamoto, iaitu satu pendekatan visual untuk penyelesaian masalah. Sakamoto menyediakan teknik yang sistematik dan berstruktur mudah untuk menganalisis soalan dengan cara yang logik. Sakamoto juga menekankan pemahaman konsep dan aplikasi dan bukan kepada pembelajaran hafalan. Seterusnya kita ikuti paparan pelbagai acara yang berlaku di Sabah dalam diari hari ini. Pada pukul 9 pagi ini akan berlangsung perbicaraan 30 individu berhubung kes pencerobohan Lahadatu pada tahun 2013 bertempat di bangunan penjara Kota Kinabalu. Pada masa sama, Badan Amal dan Kebajikan Isteri Wakil-Wakil Rakyat Sabah Bakisah mengadakan majlis pembungkusan kuih muih raya bertempat di Rumah Bakisah Kota Kinabalu. Sementara itu, pada pukul 9.30 pagi ini, Majlis Keselamatan Negara MKN Sabah mengadakan majlis penyerahan sumbangan wang ihsan mangsa gempa bumi bertempat di Dewan Kinabalu Taman Kinabalu Kundasang. Manakala majlis sama turut diadakan pada pukul 11.15 pagi bertempat di Dewan Masyarakat Ranau. Kedua-dua majlis tersebut dijangka dihadiri Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datuk Seri Panglima Masidi Manjun. Paparan itu mengakhiri bahan berita dari Sabah hari ini. Kembali kepada Nur Afni di Angkasa Puri. Silakan.